Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan kita bab 36 bab yang ke-36. Sebab nota minggu lepas tu ada helaian akhir muka surat 221. Betul? Okay, bab yang ke-36 iaitu bab ar-rukhsah fi salah ba'da al-'asr. Bab rukhsah salat selepas asar. Rukhsah ni sengaja saya tidak terjemuh kerana perkataan itu sudah menjadi kebiasaan pada kita. Rukhsah ni maknanya kelonggaran. Rukhsah dengan erti kelonggaran. Kerana seperti yang kita maklum melalui hadis-hadis yang kita bincang sebelum ini, bahawa secara umumnya selepas asar ni tidak ada salat sunat. Tak, selepas salat asar tu tidak ada salat. Itu hukum hak biasalah yang kita bincang sebelum ini. Jadi dalam bab yang ke-36 ini bincang kelonggaran. Mana ada juga keharusan itu. Baik. Hadis yang ke-573, wa bi qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Jarir an Mansur an Hilal bin Yasaf an Wahb bin al-Ajda' an Ali qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salah ba'da al-'asr illa an takuna asy-syams bayda'a naqiyatan murtafi'ah. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang salat selepas asar kecuali matahari dalam keadaan putih bersih dan masih meninggi. Kalau kita perhatikan hadis ni, jadi apa yang dimaksudkan larangan solat selepas asar itu? Sebab dalam riwayat ini Sayyidina Ali sebut tidak boleh, Nabi larang solat selepas asar kecuali matahari dalam keadaan putih bersih dan masih meninggi. Sedangkan keadaan matahari putih bersih dan juga masih meninggi, itu waktu asar lagi tu. Waktu asar lagi tu. Sebab itulah ramai juga di kalangan ulama memahami larangan semaya lepas asar maknanya dekat hujung waktu asar. Hujung waktu asar, ketika nak masuk maghrib, nak tenggelam matahari, pada waktu itu. Pada waktu itu. Dan kita telah jumpa beberapa hadis sebelum ini, Nabi sebut bahawa ketika matahari naik dan ketika matahari jatuh, waktu itu dia syaitan keluar. Dua tanduk syaitan yang keluar. Jadi daripada hadis yang ke-573 ni, mana ulama membuat kesimpulan bahawa larangan Nabi ni sebenarnya bukan salat selepas asar pada ketika masih waktu asar tu lebih masih dalam keadaan yang banyak lagi. Hak ta'lihnya ujung waktu asar. Tu tak boleh. Itu maksud dia. Kerana waktu tu waktu matahari nak tenggelam dah. Mana kalau orang yang kita kata sembah, ada orang-orang yang tidak Islam yang beribadat pada dia buat persiapan dia tu nak semaya pada waktu tu, untuk semaya ketika matahari jatuh. Seperti mana matahari naik pada orang sembah, matahari jatuh pun juga ada mana orang sembah. Ni kita kata ajaran dalam agama yang bukan Islam. Baik, jadi melalui hadis ini kita dapati bahawa larangan Nabi sebenarnya bukan semata-mata selepas asar pada awal waktu asar. Tidak.
sebenarnya kata-kata Sayyidina Ali tu jelas tu. Tidak boleh Nabi larang semaya selepas asar kecuali dalam keadaan matahari tu masih cerah, putih, tak ada wah-wah, kita kata nak warna merah tu. Sebab kalau ada merah dah tu nak tenggelam dah matahari tu. Ni tak ada lagi tu. Dia kira-kiranya matahari tu masih tinggi lagi. Sebab kalau matahari nak tenggelam kan, dia kira nampak masa jatuh dah tu, turun ke bawah dah tu. Ni masih meninggi lagi. Makna kalau kita tengok bayar tu jelas lagi tu ada. Itu maksud dia. Baik. Kemudian dalam hadis seterusnya, jadi hadis ni hadis riwayat daripada Sayyidina Ali ni, hadis 573 ni hadis sahih, hadis sahih. Jadi para ulama banyak sebenarnya dalam kitab ni, cuma saya tidak baca semuanya. Bila dibincang-bincang lagi, ulama buat kesimpulan. Dia kata sebenarnya daripada hadis ni dan juga ada hadis lain, pendapat yang kuat, yang rajih, sebenarnya harus semaya lepas asar. Harus. Selama mana? Tak habis lagi tu. Alhasil anna rajih jawazus salah ba'da al-'asr ma damat asy-syams bayda'an naqiyah li sihhatil hadits bih. Wa 'amila ahlul 'ilm min as-sahabah wa man ba'dahum mimman dzakarahum Abu Muhammad bin Hazm rahimahullah ta'ala bih. Fa yakunu haditsun nahy 'an as-salah ba'da al-'asr mukhassisan ataupun mukhassasan bi haditsil bab. Baik, mukhassisan bi haditsil bab. Ini kesimpulan hadis. Kesimpulan hadis 573 ni, pendapat yang kuat harus solat selepas asar. Solat ni maknanya solat apa? Solat apa saja. Kira-kira begitu, harus. Baik. Selama mana matahari itu masih lagi dalam keadaan putih, bersih dan masih meninggi, maknanya masa waktu asar tu masih luas lagi. Jadi makna larangnya Nabi SAW sebenarnya adalah berkait dengan ketika waktu asar hendak habis. Maknanya matahari sudah hampir nak tenggelam. Itu maksudnya. Ahli ilmu dari kalangan sahabat dan juga orang selepas mereka yang bukan sahabat di kalangan tabi'in, mereka beramal dengan hadis ini, iaitu boleh salat selepas asar, salat sunat ke salat qadha, ikutlah salat apa saja. Boleh. Syaratnya matahari itu masih putih lagi. Maknanya waktu asar tu masih banyak lagi. Itu maksud dia. Kalau nampak, kalau hilang ada putih gini, bila matahari semakin nak jatuh, warna putih tak ada, dia jadi macam kuning. Kuning tu sebenarnya kita kata berapa, lebih kurang 40 minit, 30 minit nanti nak sampai ke tenggelam tu. Bila dekat benar tu, dia nampak tak ada dah, kuning pun tak ada. Putih tak ada langsung. Warna matahari tu. Hak tu kalau ingat tak? Saya ingat lagi. Tua kita dulu tak boleh baca masa tu. Punah mata dia tu. Ingat tak? Tu. Kat sedang molek baru, hak ni pun tak boleh baca dah. Dia warna kuning apa takut rosok mata. Tu. Jadi hak ni tak sampai situ lagi. Maknanya hadis ni jelas sebut maknanya boleh semaya lepas asar. Tak ada apa. Iyalah tidak kena kita belajar ni kan warna sa'i ni. Baiklah, kita akan tengok selepas ni. Jadi sahabat tu ada amal gitu. Sahabat tu ada amal gitu. Dan juga yang bukan dari kalangan sahabat. Misalnya seperti mana disebut oleh Abu Muhammad bin Hazm, dia kata hak ni sebenarnya seolah-olahnya kalau mengikut kaedah, mana hadis ni dia mengkhususkan. Hadis yang kata larang, ada hadis larang sahih juga. Hadis ni mengkhususkan. Jadi makna hak Nabi larang tu, bila kita gabung dengan hadis hak Nabi larang tu, larang semaya selepas asar di ujung waktu asar. Sebab hadis ni dia mengecualikan ketika waktu asar tu masih lagi matahari tu putih, cerah. Tu lambat lagi lah daripada nak tenggelam matahari. Waktu tu boleh. Itu kesimpulan yang dibuat. Baik, tak apalah. Seterusnya hadis ke-574 di bawah bab yang sama lagi. Wa bi qala akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id qala hadatsana Yahya an Hisham qala akhbarani abi qala qalat Aisyah ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sajdatain ba'da al-'asr indi qattu.
Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 sujud selepas asar. Pula dah. No, tak pernah. Rasulullah ni tidak pernah meninggalkan 2 sujud, maknanya dua rakaat salat. Kena ingat saya kekal ke asar dia. Sajdatain 2 sujud tu maknanya 2 rakaat salat. Nabi tak pernah tinggal. Kata Aisyah. Setakat dia tengoklah, setakat dia tengok. Jadi kita tak perlu hurah panjang ni, sebab hadis-hadis selepas tu dia memperjelaskan maksud ni. Hadis-hadis selepas tu. Hadis yang ke-575, wa bi qala akhbarani Muhammad bin Qudamah qala hadatsana Jarir an Mughirah. Cuma kena ingat satu perkara lah hadirin, bila kita bincang perkara ni, tidak dinafikan. Ada ulama yang berpendapat kata memang tak boleh solat lepas asar tu. Ada, bukan tidak ada. Cuma kalau kita tidak belajar direct pada kitab ni, kita rasa tak ada pendapat kata boleh tu. Bahkan saya sendiri daripada sekolah itu, siapa ke sebelum habis dekat tanah, tak tahu pun ada pendapat kata boleh semaya lepas asar. Padahalnya Ibn Hazar kata sahabat amal tu. Sebab apa? Sebab Nabi ada buat. Sebab itulah Imam Nasa'i antara yang berpendapat kata boleh semaya asar, boleh semaya selepas asar, selepas waktu asar. Semaya sunat kau mai kau ikut. Bukan kata wajib harus. Jadi kalau kita punya pendapat seperti mana yang kita belajar, kata ada dalil juga pendapat tu yang kata tak boleh semaya sunat, semaya jenazah pun tak boleh. Kita nak pakar tu pakar, tak apa, tak ada siapa marah pun. Kalau pergi Mekah Madinah tu kan, lepas asar hak mai jenazah nak bunga-bunga kena pergi atas, nak pergi mayat kubur. Nak hari saya pergi 12 hari baru ni sekali ya solat hak tak ada mai jenazah dalam tempoh 12 hari kita duduk. Satu waktu asar sekali ya. Lepas tu orang lain kan semua ada dalam tempoh 12 hari ni. Baik, tak apa, tak ada masalah. Cuma di sini maknanya masalah ni termasuk dalam masalah yang ulama khilaf lah. Kalau tuai kitab ni kata hak rajihnya boleh, bukan bermakna mustahab ke apa, harus. Baik, wa bi qala akhbarani hadis 575, wa bi qala akhbarani Muhammad bin Qudamah qala haddatsana Jarir an Mughirah an Ibrahim an al-Aswad qalat Aisyah radhiyallahu anha ma dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-'asr illa sallahuma. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah. Kata Aisyah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku selepas asar melainkan baginda melakukan salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Ni Aisyah. Kalau kita perhatikan riwayat Aisyah saja. Tadi saya nali. Ni Aisyah, isteri Nabi. Jadi Aisyah kata tidaklah, guna bahasa pun tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku selepas asar melainkan Nabi melakukan solat 2 rakaat. Kalau kita perhatikan, nampak macam tiap-tiap hari ni. Nampak macam tiap-tiap hari ni semuanya. Ulama kata tak, sebab Nabi bukan masuk jumpa Aisyah sama. Aisyah kata setiap kali Nabi masuk jumpa dia, Aisyah tidak guna bahasa Nabi ni dia semaya sunat, semaya lepas semaya asar dia ada semaya lain, sama-sama begitu. Sentiasa begitu. Ada? Tak ada. Ahli fiqh dia tengok tu, enggak, Nabi tidak berada di rumah Aisyah sama. Ada juga di rumah orang lain. Ada juga dia berada di luar pada waktu asar. Itulah punca khilaf tu. Dia panggil idza sabata al-ihtimal wa batala al-istidlal. Bila ada kemungkinan nak beristilah tak boleh. Sebab tu jadi khilaf tu. Sebab tu ulama khilaf pun dia kata harus, sebab ada buat dari sudut itu. Baik, cuba kita tengok lagi. Cuba tengok nota 23 bawah. Hafiz Ibn Hajar menyebutkan maksud Aisyah adalah keadaan Nabi yang sibuk sehingga tidak sempat menunaikan salat sunat zuhur 2 rakaat. Maka baginda melaksanakan selepas salat asar. Rupanya hak Nabi buat selepas asar tu sebenarnya Nabi qada salat sunat selepas zuhur. Salat sunat selepas zuhur. Salat sunat zuhur selepas lah. Selepas tu. Kerana Nabi sibuk sangat lepas mai zuhur tu tak ada nak mai sunat. Sibuk dah, adalah ketikanya gitu.
Maka Nabi qadha. Sebab muka solat sunat tu Nabi buat seumur, menjadi amalan Nabi. Jadi qadha lah. Jadi kalau kita tak aja buat, tak nak qadha lah. Buat pun sekali, dua kali setahun nak qadha mana tu. Nah, ni makna hak buat setiap hari. Nabi semaya solat sunat Zuhur, tiba-tiba tinggal lepas tu. Nabi qadha selepas semaya Asar. Kata Hafiz Ibn Hajar, tidak ada riwayat baginda melakukan solat seperti ini semenjak difardukan solat sehingga wafatnya. Bahkan dalam hadis Aisyah berikutnya 578 dan hadis Ummu Salamah 579, tidak ada menyebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan solat sebenarnya kecuali ianya adalah sebagai qadha solat sunat. Aisyah kata begini. Cuba kita tengok hadis lain pula kan? Nah, cuba kita tengok hadis lain. Suka-suka kita nampaklah punca khilaf tu kan apa? Ni orang panggil khilaf muktabar lah ni. Sebab khilaf yang ada dalil. Baik. Seterusnya hadis 576 Hadis 576, cuba tengok hadis 576. Di bawah tajuk yang sama lagi. Yang ni rukhsah ataupun kelonggaran kelonggaran semaya selepas asar. Rukhsah. Rukhsah tu mana kelonggaran. Di bawah tajuk itu lagi. Hadis 576. Qala akhbaran Ismail bin Mas'ud an Khalid bin al-Haris an Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Masruqa wal Aswad qala nashhadu ala Aisyah annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indi ba'da al-'asri sallahuma. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah. Aisyah telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah apabila bersama saya selepas asar, baginda melakukan solat 2 rakaat. Pernah. Ya. Tu. Tu tersilap tu potong pernah tu. Potong selepas ni saya bagi penjelasan di bawah tu ada tu. Potong pernah tu potong. Terjemah tu. Rasa macam buat dah sebelum itu tu. Ada lagi. Buat potong pernah tu. Sebenarnya gini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersama saya selepas asar, baginda melakukan solat 2 rakaat. Ataupun setengah ulama kata terjemahnya gini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali apabila bersama saya selepas asar, baginda melakukan solat 2 rakaat. Gitu. Pernah tu buat. Tersilap tu. Bahaya juga ni kalau tak itu dah. Apa tu Baik, hadis Aisyah ini adalah hadis yang tinggi muttafaq alaih. Jadi kalau kita perhati hadis Aisyah ni pun seperti hadis dia sebelumnya juga. Lebih kurang tu. Cuma sanad tu berbeza. Okey, sanad hadis ni sahih. Maknanya mengikut Aisyah ni sebab dia guna kana ni di sini pensyarah hadis bu, dia mesti dalam dia terjemah dia maknanya selalu. Bukan pernah, kalau pernah menunjukkan jarang. Selalu kebiasaan. Di sini ada setengah-setengah tempat tak boleh nak terjemah gitu. Kena tengok keadaan. Saya pun terjemah ni berdasar pada syarah-syarah hak ulama lah. Dan saya sendiri pun bergantung dengan ulama. Kena rujuk nak terjemah tu. Nak terjemah tu sendiri kena rujuk dulu. Hadis ni tak boleh kecuali kita ni mahir benar. Tak apa. Dan saya sendirinya kadang-kadang tak berani kecuali tengok pandangan ulama macam mana. Nak terjemah tu bukan main-main. Kalau tidak silap lah. Kerana terjemahan ni dia berkait dengan pemahaman kita terhadap hadis ni. Jadi di sini terjemahan dia Rasulullah SAW seringkali apabila bersama saya selepas asar, baginda melakukan salat 2 rakaat. Hadis ini adalah muttafaq alaih, yakni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya hadis 577, masih di bawah bab yang sama. Wa bi qala akhbarana Ali bin Hujr qala anba'ana Ali bin Mushir an Abi Ishaq an Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi an Aisyah qalat salatani ma tarakahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti sirran wala alaniyah, rak'atan qabla al-fajri wa rak'atan ba'da al-'asr. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah, kata Aisyah, 2 salat yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada di rumah saya, sama ada secara sembunyi, mana dalam keadaan Nabi berseorangnya, dan juga dalam keadaan terang-terangan.
Mula-mula Nabi semaya seorang, lepas tu tengok ada. Lepas tu pun bersama Aisyah ke, dia semaya daripada Aisyah. Kadang-kadang tengok senyap bunyi. No, tengok dia semaya lepas. Tu. Lepas waktu tu. Lepas subuh dengan lepas asar. Ada kadang-kadang daripada Aisyah gini. Dia semaya. Selepas subuh dan selepas asar. Tu. Hadis ni juga tinggi, muttafaq alaih. M tu bukan nun, tersilap. Muttafaq alaih, alih atas nun juga tu. Takut kata ni istilah lain bagal ni. Tak, sama tu, muttafaq alaih. Maknanya tinggi. Hadis ni hadis riwayat bersama Bukhari Muslim. Jadi dua tu semaya apa? Iaitu 2 rakaat sebelum fajar dan 2 rakaat selepas asar. Kalau sebelum fajar tu, iyalah. Tak apalah sebelum. Kayak kita bincang dah sebelum ni, kita bincang dah selepas subuh ni ada kalau bab qada tu boleh. Ingat tak? Kita bincang sebelum ni. Hak kata alihnya dekat nak habis subuh ni. Ada juga begitu. Okey. Jadi maknanya semaya sebelum subuh 2 rakaat lah, hak tu pendapat yang kuatnya. Kita akan bincang pula lepas ni. Kalau mengikut pensyarah Nasai ni, dia kata Imam Nasai ni lebih cenderung kata makna semaya sebelum subuh ni tidak 2, lebih pun boleh. Khilaf pula situ tu. Ada dalil dia lah. Kita tengok. Tapi biasanya kita dengar dan itu dianggap kuat lah oleh setengah-setengah ulama, 2 rakaat saja. 2 rakaat je. Orang panggil qabliyah subuh tu. Tak ada lebih pada tu. Tak perkara ni masuk dalam bab khilaf lagi. Walaupun saya amat 2 tu. Saya sendirinya sebab masa kita belajar pun kita rasa tu lebih kuat hasil daripada kita belajar dengan guru tu. Dan ramai pun ulama kata begitu. Dan kalau kita tengok mana sahabat-sahabat kita dari kalangan Salafi lah, Salafi sunnah Salafi sunnah. Salafi sunnah. Boleh kata kepergian tu lah 2 saja. Tak apalah. Kuku mana kita kena faham. Perkara ni termasuk dalam bab khilaf. Kita akan tengok selepas ni. Baik. Hadis Aisyah ni adalah hadis muttafaq alaih. Seterusnya hadis 578. Wa bi qala akhbarana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail qala hadatsana Muhammad bin Abi Harmalah an Abi Salamah annahu sa'ala Aisyah an as-sajdatain allatain kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihima ba'da al-'asr faqalat innahu kana yusallihima qabla al-'asr thumma innahu shughila anhuma aw nasiyahuma fasallahuma ba'da al-'asr wa kana idza shalla salatan athbataha. Imam Nasai dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah, di mana Abi Salamah beliau pernah bertanya Aisyah tentang 2 sujud yang Rasulullah SAW lakukan selepas asar. Kena ingatlah 2 sujud di sini maksudnya 2 rakaat salat. 2 rakaat salat. Maknanya semaya sunat ni. Semaya sunat ni Ini semaya sunat ni. Jawab Aisyah, sesungguhnya baginda kebiasaan tu. Kana tu lah. Kebiasaan. Hak ni dalam syarah sebut kana di situ dengan makna idamuha. Maknanya membiasakannya sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaannya melakukan solat sunat sebelum asar, kemudian ada keadaan di mana baginda sibuk atau lupa hendak menunaikannya, maka baginda telah melakukannya selepas asar. Nabi SAW apabila telah melakukan solat, maka baginda akan meneruskannya secara berkekalan. Cuba tengok nota tu. Kalimah kana 24. Kalimah kana di sini dengan maksud sentiasa melakukannya. Ni mengikut pandangan ulama lah. Ni dalam mana-mana kitab pun dia ada bincang tentang kana ni. Yang kedua 25, cuba tengok nota 25. Berkemungkinan syak berlaku kepada Aisyah ataupun Ummu Salamah. Namun hadis Ummu Salamah berikutnya menunjukkan bahawa sebabnya adalah kesibukan, bukan kerana lupa. Kalau kita perhati di sini, apakah Aisyah yang dia teringat, dia waswas tu, Nabi sibuk ke ataupun Nabi lupa? Ataupun syak itu berlaku daripada berlaku ni bukan daripada daripada Aisyah ni, tetapi berlaku dari tu tersilap tu, ada tersilap, bukan Ummu Salamah tu, Abi Salamah tu. Abi Salamah tu silap Namun hadis silap.
Dia ni cuba tengok 57. Abi Salamah tu. Bukan Ummu Salamah. Tukarlah silap tu. Ubah pada Ummu tu tulis Abi. Abi Salamah. Sebab Abi Salamah dia tanyanya. Jadi Abi Salamah tanya siapa? Tanya Aisyah. Sebab apa kita tak? Kalau kita tengok dalam ni, yalah sahabat Nabi ni, hak dia kalau hak di masjid ni tak payah tanya, dia boleh tengok sendiri. Hak dia tanya isteri Nabi sebab hak nikah ni hak di rumah. Bila hak di rumah kita nak tahu ibadat Nabi, kena tanya isteri Nabi tu. Tu kan. Jadi dalam hadis 578 ni kalau kita tengok di sini asalnya, sebab ujung hadis akhir sekali Nabi SAW ni kata siapa ni? Kata Aisyah. Nabi SAW ni apabila dia telah melakukan solat, maka dia akan teruskan solat tu. Asalnya qadha. Kalau mengikut riwayat ni sahih ni. Asalnya Nabi semaya qadha kerana sibuk tu tak ada nak semaya sunat sebelum asar. Lepas tu Nabi semaya lepas asar sebagai qadha. Dia tak ada khusus semaya sunat lepas asar ni sebagai qadha. Cumanya kata Aisyah, Nabi ni bila dia buat, maka dia buat semua lepas tu. Tapi kalau dia buat semua tu, kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar, bukan qadha dah, sunat mutlak tu. Jadi asalnya qadha semaya sunat sebelum asar. Dia sibuk sangat. Adalah tu sibuk sebab apa tu, maka dia pun qadha. Cumanya selepas tu dia buat juga selepas tu. Jadi hak buat selepas tu qadha juga ke? Qadha mana? Nah, orang tak panggil qadha dalam hal tu. Sebab tu ulama kata hak dia buat selepas tu semaya sunat biasa lah. Atau kita tu sunat mutlak pun tu. Baik. Ni hadis. Hak tu yang jadi khilaf tu. Sebab ada dalil. Baik, cuba kita tengok lagi. Seterusnya hadis 579. Hadis 579. Wa bi qala akhbarani Muhammad bin Abdul A'la qala hadatsana al-Mu'tamir qala sami'tu Ma'maran an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Ummi Salamah. Hak Ummi Salamah. Hak tadi man Ummi Salamah hak mula-mula tadi kena potong, yang potong dua-dua saya pun tak ingat nak. Takut silap pula. Cuba tengok semula nota kaki hak 25 tu. Berkemungkinan syak berlaku pada Aisyah ataupun Abi Salamah. Namun hadis Ummu Salamah berikutnya menunjukkan bahawa sebabnya adalah kesibukan, bukan kerana lupa. Tu hadis 579 tu. Hadis 579 tu kan. Ummi Salamah. Hadis 578 tu tak ada. Tu Abi Salamah. Tu. Kalau potong dua-dua kan jadi kau pening. Kan? Baik. Cuba perhati ni style dia punya Imam Nasai lah. Maknanya bila kita nak faham satu-satu masalah, kena bawa hadis-hadis yang berkaitan itu. Sebab tu dia kemuka ke mana. Wa bi qala akhbarani Muhammad bin Abdul A'la qala hadatsna al-Mu'tamir qala sami'tu Ma'maran an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Ummi Salamah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitiha ba'da al-'asr rak'atain marratan wahidah wa annaha dzakarat dhalika lah faqala huma rak'atan kuntu usallihima ba'da adh-dhuhr fashughiltu anhuma hatta sallaitul 'asra. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ummi Salamah bahawa Nabi sallallahu Ummi Salamah ni isteri Nabi lah. Ni bukan Aisyah ni. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa berada di rumahnya telah mengerjakan salat 2 rakaat selepas asar sekali sahaja. 2 rakaat mengerjakan salat 2 rakaat selepas asar sekali saja. Kata Ummu Salamah. Ummu Salamah kata sekali. Aisyah kata saat ni sama-sama. Nah. Baik. Ummu Salamah memperingatkannya kepada Nabi. Mana Ummu Salamah kata, tadi semaya sunat sebelum asar tak buat lagi. Sebab Nabi biasa semaya sunat dia buat di rumah, dia bukan buat di masjid. Kena ingat tu. Kebiasaan Nabi ni dia semaya sunat ni sunat qabliyah lah secara khususnya, dia semaya di rumah dia. Tiba-tiba hari tu macam mana sibuk dah tu jadi tinggal. Adalah tu keadaan. Jadi Ummu Salamah memperingatkan Nabi tentang semaya itulah. Maka Nabi pun semaya bila tu? Selepas asar. Bila Ummu Salamah memperingatkan Nabi tu, Nabi kata gini. Dia kata sebenarnya
solat 2 rakaat tu asalnya hak aku lakukan selepas zuhur. Tapi oleh kerana ada hal yang menyibukkan, maka aku lakukan selepas asar. Dalam hadis ni sebut solat sunat tu sebenarnya solat sunat zuhur. Hak dia tinggal, bukan solat sunat sebelum asar. Tapi kok mana pun qada lah, kok mana pun. Maka Nabi pun buat. Tapi kalau kita tengok riwayat Hasaniyah sebelum ni, Nabi ni Aisyah kata kalau dia buat sekali, dia buat semua. Jadi akhir sekali lepas asar Nabi buat semua. Gitulah kira-kira riwayat tadi. Enggak hadis tu sahih tu. Baik. Baik, hadis terakhir di bawah bab ni, hadis 580. Nabi sebut lagi hadis 5579 tu akhir tu. Tapi oleh kerana ada hal yang menyibukkan, maka aku lakukan selepas asar. Jadi seolah-olah hadis 579 Nabi sebut aku semaya sunat lepas asar tu atas nama qada tu. Kerana apa? Kerana sibuk sangat tak ada nak semaya masa zuhur. Adalah tu ketika kalut tu, maka Nabi qada. Kerana tu. Maknanya kalau kita tengok daripada hadis ni, asalnya tak ada solat selepas asar. Kalau tengok hadis ni, tapi buat juga. Sebab tu Imam Nasai kata, jadi kalau gitu haruslah. Harus boleh, bukan kata tak boleh secara mutlak. Mana kalau nak qada pun tak boleh, kena lepas maghrib boleh qada. Tak perlu. Lepas asar boleh qada. Lepas tu tengok hadis lain pula. Syaratnya matahari tu kena tinggi. Jangan akhir waktu asar. Kalau akhir waktu asar, misalnya asar kita kata 7.20 kita tu nak. Kalau tengok 5 minit tak sah lah. Lepas maghrib qada. Sebab hatu ulama kata jelas daripada hadis Sayyidina Ali tadi. Hadis Sayyidina Ali. Daripada Sayyidina Ali. Baik, hadis 580. Wa bi qala akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana Waqi' qala hadatsana Talhah ibn Yahya an Ubaidillah bin Abdullah bin Uqbah an Ummi Salamah qalat syughila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rak'atain qabla al-'asr fa sallahuma ba'da al-'asr. Sini. Ni lain. Ni sebut asar pula. Ni. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, Rasulullah sangat sibuk sehingga terlepas solat sunat sebelum asar. Tadi kata zuhur. Solat sunat sebelum asar, maka baginda melakukannya selepas asar. Hak tak khilafnya ke dia? Solat sunat. Dan semaya ni orang panggil qada. Kita tengok hadis tu ada sebut asar, solat sunat asar, ada sebut solat sunat zuhur. Tapi ulama kata hadis ni semuanya sahih. Kalau dalam kitab asar ni Syekh Ethiopi ni dia bincang hadis ni dari segi sanad dia. Sahih. Okey, baik. Sebelum kita masuk bab 37, mana kita boleh faham daripada beberapa hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasai di bawah tajuk rukhsah semaya lepas asar ni, bahawa kalau ada keperluan kita nak solat selepas asar, boleh. Itu maksudnya. Dari Imam Nasai timur tu. Timur tu. Boleh lah. Jangan pula kata al-jahil molek sembahyang sunat lepas asar. Jangan. Gua tak dikasih sebut dia sahabat pun ada buat. Ibnu Hazm, seorang tokoh mujtahid, dia kata sahabat pun ada, tabi'i pun ada buat. Tu. Baik, seterusnya kita masuk saya sebut ni, jangan pula kita terkejut kita kata kita duk baca kitab, duk ngaji pondok orang kata tak boleh. Betul lah tu. Kita pun tidak kata wajib. Nak ayatnya kau ni khilaf. Gak selepas kita baca kitab pondok mana kita kena baca juga kitab lain. Baru sedap ngaji ni. Tak, lepas tu kita pun kena baca kitab pondok kita ni pun. Kitab kuning tu. Kena baca juga. Kita tengok baru kita boleh banding. Misalnya kitab Syekh Daud, bacalah. Baru kita boleh tahu apa Syekh Daud kata tentang amalan-amalan Melayu kita ni. Baru kita boleh tahu. Kalau tidak kita tak tahu. Kita tengok pandangan ulama. Lepas tu kita timbal lah bila kita ada maklumat tu banyak, kita timbal lah. Kalau tidak dia akan jadi timbul fitnah. Okey, baik. Bab yang ke-37, rukhsah solat sebelum tenggelam matahari. Pula dah. Apa kita cuba tengok cara dia ni. Hak tadi sebut maknanya ada semaya lepas asar. Lepas asar. Apa beza lepas asar dengan sebelum tenggelam matahari? Apa beza? Tu. Hak tu canggih Imam Nasai ni. Dia mari bab tadi rukhsah semaya lepas asar. Mana boleh semaya sunat lepas asar. Banyak yang mari hadis. Berapa? 6 ke 8 hadis. Hak ni pula bab 37 ni rukhsah juga solat sebelum tenggelam matahari. Sebelum tenggelam matahari ni waktu ke dia? Tak waktu asar juga tu. Di sinilah kita nampak bahawa di antara hadis yang Nabi sebut
Nabi larang semaya, Nabi larang semaya lepas asar kecuali matahari dalam keadaan bayda, naqiyah, murtafi'ah. Sebut dalam hadis. Maknanya apa? Maknanya larangan itu semaya itu kalau masih dalam keadaan matahari itu boleh. Masalah Nabi nak kata tak boleh semaya kecuali tak boleh semaya lepas asar. Kecuali yang ni boleh semaya kalau matahari masih lagi tinggi. Sehingga cahaya putih tu ada lagi, tak kuning lagi. Sah kalau nak merah kuning benda lagi. Lepas tu tinggi, matahari tinggi lagi. Baik. Maknanya kita sebut ni ulama faham, makna akhir waktu asar tu tak boleh. Baik. Bab ke-37 ni sebenarnya Imam Nasai nak bawa masalah ni kepada masalah yang lebih spesifik. Nak bawa masalah kepada isu yang lebih khusus. Jadi hak Nabi kata tak boleh, boleh kecuali matahari. Jadi hak tak boleh tu nak pergi ke arah tak boleh pula. Jadi kalau hak kata rukhsah tu sebelum tenggelam, maknanya hak kata Nabi larang tu bila dekat nak tenggelam. Jadi dekat nak tenggelam. Sebab tu dia gini kalau kita tengok tajuk ni kita tak nampak lagi, kena tengok hadis. Sebab hadis dia guna inda. Inda ghurubi, inda dia makna qurb. Qurb mana dekat nak tenggelam. Kalau tengok tajuk ni tak nampak makna dekat nak tenggelam. Cuba tengok ar-rukhsah fi shalah qabla ghurubi syam. Maknanya kelonggaran solat sebelum tenggelam matahari. Dia tak layak dekat. Sebelum ni agak umum lagi. Tapi dalam hadis ni sebut inda ghurubi. Apa makna inda ghurubi? Inda dengan makna qurb, dekat nak tenggelam. Rupanya hak tu Nabi lari. Baik, cuba tengok di sini Imam Nasai kemukakan satu hadis ni. Hadis 38. Sebelum ngorek nak pula tu. Sebelum ngorek ni apa yang dia? Tidak kasar juga. Tega dia mari. Tak apalah. Ni orang panggil pekoh dia. Maknanya bab yang ke-37 ni saya boleh sebut gini, kalau hak hadis sebut matahari masih cerah lagi, putih lagi, tak ada lagi warna kuning merah, tak ada lagi. Jadi hak bab 37 ni lepas dah waktu tu, lepas waktu tu. Mana lepas waktu matahari tu putih, matahari tu tinggi, matahari tu cerah lagi. Lepas tu maknanya kita kata kuning dah matahari tu. Tapi taklah sampai merah lagi. Hak 3 bab 38 tu, hak tu rukhsah. Rukhsah salat sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Maknanya dekat dah nak urut tu, nak tenggelam tu, tapi tak lagi. Jadi hak Nabi larang sebenarnya hak mana? Dekat mana tu ketika Nabi sebut keluar 2 tanduk syaitan. Dia matahari jatuh tu antara 2 tanduk syaitan. Seperti mana matahari naik antara 2 tanduk syaitan juga. Lepas tu Nabi tak benar. Waktu tu tak boleh. Maknanya kalau lepas asar, lewat dah lepas asar pun, selagi tidak sangat dekat dengan waktu nak tenggelam, kira-kiranya masih ada rukhsah lagi. Kalau nak semaya lah, bukan kata mesti. Kalau kita nak tunggu solat, nak qada ke nak qada semaya sunat, nak tunggu lepas ngari, tak ada apa-apa tu. Cuma nak ayat kalau semaya tu hukum tu lagu mana. Jadi pemahaman ulama fiqh dia gabung hadis-hadis ni. Cuba kita hadis yang ke-581. Kena ingat ni rukhsah solat sebelum matahari tenggelam. Bukan ketika matahari masih cerah tu. Tidak maksud tu. Wa bi qala akhbarana Uthman ibn Abdullah qala hadatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala anba'ana abi qala hadatsana Imran ibn Hudayr qala sa'altu lahiqan 'anil rak'atain qabla ghurubi syams faqala kana Abdullah ibn Zubair yusallihima fa arsala ilayhi Muawiyah ma hatani rak'atan inda ghurubi syams فاضطر حديث إلى أم سلمة فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس فلم أره يصليهما قبل ولا بعد. Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Ummu Salamah. Saya baca daripada awal sebab dia ada kaitan. Uthman bin Abdullah telah meriwayatkan, kata Imam Nasai, Uthman bin Abdullah telah meriwayatkan kepada kami, kata beliau. Ubaidullah bin Mu'az telah meriwayatkan kepada kami, katanya. Ayah saya telah meriwayatkan kepada kami, katanya. Imran bin Jadid
Imran bin Hudaid, silap. Imran bin Hudaid. Macam mana boleh saya? Imran bin Hudaid, Hudair. Hudaid. Isim tasghir dia panggil. Isim tasghir. Silap tu. Imran bin Hudaid telah meriwayatkan kepada kami, katanya, saya telah bertanya Lahik bin Humaid bin Sa'id As-Sadusi. Dia lebih terkenal, dia ni kunyah dia Abi Mijlas Al-Basri, orang Basrah dia ni. Jadi saya telah tanya Lahik tentang 2 rakaat sebelum tenggelam matahari. Sebelum tenggelam, kena ingat sebelum tenggelam ni maknanya matahari itu tidak putih dah tu, cuma tak tenggelam lagi. Bila kata dia guna sebelum tenggelam, makna matahari itu sudah ada dah merah tu, mega merah sudah ada. Ataupun kita kata kuning tu, berat benar dah kuning tu. Sebab dia putih, dia pergi ke kuning, baru dia merah. Merah tu, kalau merah tu jelas tu, merah tu sebenarnya masuk ngarik dah tu. Tu. Baik, kehilang merah tu masuk isya. Baik. Maka beliau jawab, siapa dia? Lahik jawab. Kata Lahik, Abdullah bin Zubair melakukannya. Dia kata Abdullah bin Zubair seorang tokoh besar sahabat ni, orang panggil intelektual sahabat, intelektual di kalangan sahabat. Abdullah bin Zubair, dia panggil Ibnu Zubair. Jadi Lahik kata Ibnu Zubair ada buat gitu. Mana semaya sebelum matahari tenggelam. Baik, dia cerita, Lahik cerita. Jadi bila didapati Zubair buat gitu, maka Muawiyah bin Abi Sufyan menghantar orang bertanya beliau tentang solat 2 rakaat ketika hampir tenggelam matahari. Jadi Abdullah bin Zubair telah menyandarkan hadis berkenaan kepada Ummu Salamah. Jadi Ibnu Zubair kata dia tahu ni daripada Ummu Salamah. Dia pun sebutlah, Ibnu Zubair pun sebutlah, Ummu Salamah berkata, ni isteri Nabi ni, Ummu Salamah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW biasa salat 2 rakaat sebelum asar. Hak tu kebiasaan Nabi-nya. Orang panggil salat qabliyah asar itu. Lalu baginda disibukkan oleh tugasan. Lalu baginda disibuk, adalah kebetulan itu tugas kita kata di luar jangka, jadi disibukkan oleh tugasan. Maka baginda melakukannya, yakni salat sunat asar 2 rakaat tu ketika dekat matahari hendak tenggelam. Aku tidak pernah melihat baginda berbuat demikian sebelum dan selepas itu. Cuba faham balik. Maknanya hak Nabi, hak Aisyah kata Nabi tak tinggal mat hak tu maknanya ketika waktu asar masih banyak lagi. Sebabnya dalam riwayat ni Ummu Salamah kata hak Nabi semaya solat 2 rakaat sebelum asar, dia buat selepas asar ni hak dekat nak tenggelam matahari. Hak tu sekali tu yang aku tengok pada waktu tu. Boleh faham tak maksud? Maknanya hadis-hadis tadi dia tidak bercanggah dengan hadis ni. Maknanya sebab itulah ulama ramai juga yang kata hak Nabi larang hak dekat nak tenggelam matahari. Sebab kalau riwayat ni pun Nabi buat sekali Ummu Salamah. Jadi maknanya kalau kita nak ambil pendapat yang kuat maknanya tak usah buat lah kalau dekat dah nak masuk ngarik tu. Dekat nak ngarik tak usah buat lah. Tu kalau Nabi buat pun sekali tu ya. Lepas tu kita kata nak qadha sebelum tu lah. Jangan widah sampai jadi nak tenggelam. Nak tenggelam ni ada dah wah-wah merah tu. Sikit-sikit tu. Cuma waktu putih, cerah matahari putih, tak ada langsung dah tu waktu tu. Itu maksudnya. Sedapnya pok kita ni dak. Muskala pergi patah semua kan. Acu ambil gambar tu. Ataupun tengok molek klik lepas ngorek sekali lagi patah tak. Tapi matahari jatuh tu nak tengok alik matahari jatuh tu. Lama matahari jatuh lain tak ada apa tu. Cuba tengok tu lagu mana. Jelas nampak. Matahari kita tak nampak matahari masuk dah. Nampak lagi pancaran warna merah. Tu mega dia panggil. Atau ngarik tu waktu ngarik tu. Lepas tu kita tengok bila habis tak ada dah merah tu. Masuk isya. Hak tu sebenarnya. Hak kita tengok je ni dalam istilah fiqh dia panggil dalil zan. Ni dalil zan. Boleh dah dalil zan. Tengok pukul 8.45 insya-Allah. Nah, 8.48. Dah, dia dekat benar dah. Dia lewat benar 8.48 rasanya. Tidak sini.
Saya di tempat kita 8.45, 48 gitu. Lewat mana? Baik, sini pukul 8.20, 8.28. Kita boleh tengok hak tu dah. Sebenarnya hak dalam hadis Nabi hak sebut bila hilal mega mal, hak tu dia panggil dalil hak yakin. Hak ni zon sebab mata jan ni kan boleh kalau bateri rosak dah. Lama tunjuk padahal lama dah habis. Dia panggil zon tapi boleh dah untuk backup. Untuk kita amal boleh dah mengikut backup. Tapi hak sebenarnya tanda dia matahari. Sini tak nampak lah. Nampak warna. Lin balik bangun ni dan sebagainya. Kena pergi situ cuba tengok sekali nampak. Sebab saya kalau kita naik flight kita perhati tu tengok lagu ni matahari. Memang dia jalur putih gitu Fajar Sadiq. Kan? Baik. Baik, bab yang ke-38. Rukhsah solat sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Hak tadi sebelum tenggelam matahari. Hak tadi lepas asar. Sebelum maghrib semua tu lepas asar belaka tu. Cumanya waktu dengan tepat. Bila kata sebelum maghrib ni maknanya qabla al-maghrib makna qubailil maghrib. Qabla al-maghrib maknanya qubailil maghrib. Qubailil maghrib ni maknanya hampir dah nak masuk maghrib. Tu maksud dia ni. Baik, hadis ke-582 kan. Dia rukhsah kelonggaran solat sebelum maghrib ni maknanya solat sunat ataupun qada ikutlah. Wa bi qala akhbarana Ali bin Uthman ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Abdullah ibn Nufail qala hadath Sa'id ibn Isa qala hadatsana Abdul Rahman ibn Qasim atau betul kan. Qala hadatsana Bakr ibn Mudar an Amr ibn al-Harith an Yazid ibn Abi Habib anna Abul Khair haddathahu anna Aba Tamim al-Jaishani qama liyarka'a rak'atain qabla al-maghrib faqultu li'uqbah ibn Amir unzur ila hadha ayya salatin yusalli faltafata ilayhi fara'ahu faqala hadhihi salatun kunna nusalliha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Uqbah bin Amir. Cerita dia ni kita ambil bahagian atas tu sikit. Abdurrahman bin Qasim telah, baris yang ketiga, Abdurrahman bin Al-Qasim telah meriwayat kepada kami. Kata siapa ni? Kata Sa'id bin Isa. Kata beliau, kata Abdurrahman, Bakr bin Mudar telah meriwayat kepada kami daripada Amr bin Al-Harith. Amr ambil hadis ini daripada Yazid bin Abi Habib, bahawa kata Yazid lah bahawa Abul Khair telah menceritakan kepadanya, sesungguhnya Aba Tamim ataupun Abu Tamim Al-Jaishani telah bangun. Dia bangun, duduk, lepas tu dia bangun dan dia melakukan 2 rakaat salat sebelum maghrib. Sebelum maghrib ini maknanya dekat dengan maghrib. Tu. Itu maksud dia. Kita faham daripada mana? Hadis-hadis lain lah. Maka lalu aku berkata kepada Uqbah bin Amir tu. Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Aku berkata kepada Uqbah bin Amir, unzur ila hadha. Jadi aku situ siapa? Itulah perawi itulah, Aba Khair tu. Dia kata kepada Uqbah bin Amir, lihatlah kepada dia. Dia tu siapa? Hak semaya tadi lah, Aba Tamim tu. Lihatlah kepada dia, solat apa yang dilakukannya. Lalu dia, yakni Uqbah, berkata kepada Abi Tamim, dia tengoklah bila Aba Khair kata cuba tengok dia tu semaya. Maka Uqbah pun tengok pada Aba Tamim lah. Masa dia tengok pada Aba Tamim itulah
dia berkata, ini adalah solat yang dulunya kami lakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Ini adalah solat yang dulunya kami lakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ni lakukan tu apakah dengan tetap ataupun tidak. Maknanya ada buat tu dekat maghrib. Sebab itulah kita kena faham lah. Jadi maknanya kukuk mana pun ulama kata hak Nabi larang sebab ada larang. Tapi ada buat. Maknanya ketika matahari curah, lepas asar ada buat. Ketika matahari curah ada buat. Lepas tu kita kata dekat nak tenggelam ada buat. Sebelum masuk maghrib pun ada buat. Maknanya waktu daripada awal sampai akhir ada tu berlaku dalam riwayat, ada dilaksanakan solat sunat selepas asar. Sama ada waktu ni, waktu, tapi dalam asar semuanya. Jadi hak Nabi larang tu hak mana? Hak itulah timbul jadi ulama kata sebab hadis tu sahih semuanya. Jadi hak Nabi larang ni dekat sangat, nak masuk lala dah maghrib. Tu orang Kelantan kata nak masuk lala, hampir-hampir dah nak masuk maghrib. Waktu tu tak boleh semaya lah. Mana kalau nak semaya kena tunggu. Biar lepas maghrib. Salah lebih tu. Mana hak ni kalau dia semaya pun tak masuk lagi maghrib ni. Itu maksud dia. Tu mafhum daripada keseluruhan hadis. Kena ingatlah, hak ni bukan maya asal ni. Ramai rupanya kalau begitu asal boleh juga maya dekat-dekat ngari. Tak boleh Nabi sebut dah, kita jumpa dah hadis. Tu Nabi kata semaya orang munafik tu. Ingat dah hadis tu. Siapa dia semaya asar dekat nak habis dah asar, nak masuk ngari. Lepas tu Nabi kata dia semaya sepa burung mematuk makanan, ingat tak? Itu Nabi kata salatul munafik. Hak ni semaya sunat ni. Bukan semaya asar. Hak semaya fardu tak boleh semaya lewat gitu semua tu. Sampai ke hujung nak habis lah. Lepas tu dia tak khusyuk. Nabi kata tak khusyuk apa tu? Duk bimbang takut masuk ngari. Hati dia tak khusyuk. Kalau ingat tu apa sikit saja kan Nabi sebut. Tu mayasa tak boleh amal lagi tu. Sekali-sekala tu nak buat mana? Baik. Bab yang ke-39 bab yang ke-39 salat selepas naik fajar. Salat selepas naik fajar. As-salah ba'da tulu'il fajri. Fajar sini makna fajar sadiq. Semaya selepas masuk waktu subuh. Tu maksud dia. Itu maksud as-salah ba'da tulu'il fajri. Salat selepas naik fajar, cuba tengok 26 tu sebelum kita bincang hadis tu. Zahir tajuk Imam An-Nasa'i menunjukkan tidak sah. Tidak sah. Mana tidak sahih lah. Maksud tidak sah tu tidak sahih. Hadis-hadis yang menunjukkan larangan salat, kalau ada tersilap spelling tu betul dia lah, yang menunjukkan larangan salat melebihi 2 rakaat selepas naik matahari. Ni kata pensyarah Nasa'i, Sunan Nasa'i, dia kata daripada tajuk Imam Nasa'i ni kita boleh faham, dan daripada hadis yang dia kemukakan bahawa fiqh Imam Nasa'i nya bahawa tidak sah lah hadis-hadis yang menunjukkan larangan. Maknanya kalau nak semaya sebelum subuh nak mai sunat boleh lebih 2 rakaat. Boleh. Seolah-olah begitulah. Sebab dia kata tak ada sah pun yang kira sahih. Hadis kata Nabi larang semaya sebelum semaya subuh. Yang ni selepas naik fajar sadiq, kecuali 2 rakaat saja. Baik. Cuba kita tengok hadis ni lah. Ni pandangan pensyarah Sunan Nasa'i lah. Tapi kalau kita tengok hadis ni cuba perhati Hadis 583, wa bi khala akhbarana Ahmad bin Abdullah ibn al-Hakam qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Zaid bin Muhammad qala sami'tu Nafi'an yuhaddithu an Ibn Umar an Hafsah annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a al-fajr la yusalli illa rak'atain khafifatain. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Hafsah, isteri Nabi lah Hafsah ni, bahwasanya kata Hafsah, Nabi apabila naik fajar Rasulullah tidak salat. Karena Rasulullah SAW idza tala'a al-fajr la yusalli, dia tidak salat melainkan 2 rakaat yang ringan saja. Mana pendek dia baca ayat mentah. Anda tidak nak bincang panjang lah tu sebab bab yang ke-40. Dia style mana saya ni gitu. Hidup situ. Bab yang ke-40 tidak ada kaitan dengan 39. Kena tengok situ. Sebenarnya banyak saya bawa ingat, yalah kalau nak baca pun boleh, tapi kat sini panjang cerita lah. Tak apalah.
berkenaan dengan ni, saya nak ambil sikit lah. Ada setengah-setengah ulama, Imam Nawawi pun naqasnya, ada setengah-setengah ulama kata dak istihbab. Mana semaya lepas asar, dia kata waktu tu bukan sekadar haru, molek. Dia kata molek lah. Apa tu? Banyak riwayat kata Nabi buat. Tengok Aisyah kata Nabi tak pernah tinggal lepas hari tu. Cuba tengok. Kata Imam Nawawi, fahadhihi, saya tidak baca semua. Dia kemukakan hadis-hadis lebih banyak lagi dalam kitab ni. Dalam syarah dia tentang Nabi ada semaya sunat lepas asar. Kata Imam Nawawi, hadis-hadis ni sahih, terang, menunjukkan bahawa istihbab ni kalau kita tidak kata sunat pun dekat-dekat sunat. Setengah ulama kata dianggap molek, itu istihbab. Imam Nawawi kata, Abu Isa At-Tusi kata gitu, Abu Zakaria As-Sakari gitu. Imam Rafi'i pun ada juga nakal ke kata begitu. Tetapi ni wahadzal istihbab yang ulama anggap baik, walaupun tokoh dalam mazhab Syafi'i pun Syekh Ramli ni, Rafi'i dan juga ramai lagi tokoh-tokoh lain kata molek ni. Hak ni kalau semaya lalu lepas asar, mana jauh lagi daripada waktu maghrib. Jauh tu Nabi letak sana, jauh tu maknanya ketika matahari tak ada nampak lagi, nak tenggelam. Nampak cerah, putih lagi. Kuning pun tak nampak tu. Hak tu kata istihbab tu. Hak kalau selepas tu haru. Kalau siapa kuning nama matahari, kuning tu kira-kiranya tak asal lagi, dia merah tu baru masuk maghrib. Maknanya hak kata istihbab dalam pandangan Imam Nawawi ni adalah semaya ketika matahari masih awal waktu. Ketika waktu asar masih awal lagi. Janganlah akhir tu haruh. Tapi hak nak kata istihbab tadi bukan semua waktu, ketika matahari, ketika waktu asar masih luar lagi. Bukanlah kena habis. Baik. Gitu. Kalau perbincangan banyak lagi lah dia bincang ni. Tapi apa yang saya sebut tadi secara ringkas lah. Tapi kukuk mana pun bila bahan ni, ni dia buat kesimpulan. Panjang ni bahan ni. Yalah saya baca semua lah ni. Tu je sakit kepala tu tau. Baca-baca nak ambil mana ni lah. Akhir sekali saya buat kesimpulan lagi. Cuba tengok kesimpulan dia. Sebab tu kalau boleh baca dia sedap kita ni. Hamai 342 jilid ni. Ni jilid 7 ni. Ni jilid 7. Saya baca sikit kesimpulan dia. Kena tahulah kita nak baru sedap kan. Dia kata kesimpulan daripada semua kita duk bincang ni hak berkenaan dengan hadis ni. Hadis hak berapa ni? 582 tadi. 582 ni. Tu. Kesimpulan dia, pendapat yang kuat kata dia adalah sunat dianggap molek semaya 2 rakaat sebelum solat maghrib. Berapa sebab banyak sangat dalil yang tunjuk gitu. Bahkan tu yang kita ni kata, bahkan kalau ada orang anggap makruh semaya lepas asar ataupun setengah tu kata ada fala yaltafit ilai. Tak usah duk kelih lah pendapat dia tu. Tak usah paling boleh kata. Sebab dia ni antara setuju ada. Setara tu naknya khilaf siapa begitu, bukan khilaf kecil-kecil tu. Bukan khilaf kecil-kecil. Ialah kebanyak semaya tu lah. Baik, tak apalah. Kita pergi. Ni kita ambil minggu depan lah. Bab ke-40 ni. Kita ambil minggu depan lah insya-Allah. Keharusan solat sehingga solat subuh. Apa maksud dia tu? Ibahatus salah ila an yusalliya subuh. Keharusan solat sehingga dekat dia nak mai subuh. Maknanya sebab tu Imam Nasai, kita bincang tajuk. Imam Nasai ni dari segi fiqh dia, makna bila masuk subuh kita boleh mayar banyak, tak apa sunat lepas tu. Tidak mesti 2. Tak apalah kita bincang dengan hadapan insya-Allah. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.